Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua adik-beradik yang ada di sini. InsyaAllah hari ini hari kedua. Hari kedua kita bersama dalam program Puasa Kewangan. Puasa Kewangan, yes. Ambil kertas dan pen. Sediakan sebab Abang Abu tak sediakan apa-apa. Kita hanya nak bagi anda setiap hari satu cara, satu kaedah untuk kita puasa kewangan. Apa maksud puasa semalam Abang Abu dah terangkan. Bagi anda yang hari ini je join, insyaAllah awak boleh tengok live yang saya buat semalam. Memang berada di Facebook ini, Facebook Abang Abu Mekanik Wang. Jadi anda boleh tengok dan juga share benda tu kepada rakan-rakan, kenalan, keluarga, adik-beradik, mak saudara, nenek, atuk, semua ni boleh. Sebab benda yang kita nak sampaikan ni memang bersesuaian untuk semua orang dalam kita menjadikan kewangan kita ni lebih hebat, lebih mantap, insya-Allah. Right? Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah pun berada di sini, seperti kita Fardiana Peter, Assalamualaikum all, dia cakap Waalaikumsalam. Alright. Kemudian kita ada Dilah Sarip, Dilah Sarip daripada Melaka, dia cakap Assalamualaikum dan good morning AA, good morning kepada anda juga. Dan kita juga ada sekali lagi Fardiana Peter, jom kertas dan pen sudah sedia, insya-Allah. Bismillah. Terima kasih pada anda yang dah datang. Apa kata dengan memulakan hari kita ni dengan senyuman, dengan satu perasaan seronok dan juga satu kebaikan. Kita mulakan dengan kebaikan. Apa kebaikan yang mungkin anda boleh lakukan hari ini selain daripada anda ada puasa dan sebagainya? Kebaikan yang anda boleh buat adalah share.
tekan saja button share tu kepada berapa ramai yang anda nak berkongsi. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan ni pastinya akan memberikan manfaat pada mereka. Dan kepada anda adik-beradik abang Abu, anda memang kena tekan love banyak-banyak. Ini adik-beradik kena tekan love banyak-banyak. Bukan satu, bukan dua, beratus. Sambil dengar tu, tekan. Setiap kali tekan tu kita boleh cakap Astaghfirullahalazim, 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 ataupun Alhamdulillah, 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 atau Subhanallah, Subhanallah. Apa ni pun awak boleh sambil awak tekan love tu, awak mulalah. Mula menggunakan setiap benda yang kita buat ni membawa kebaikan kita di akhirat juga. Sebab banyak sangat dosa kat kita kat dunia ni. Banyak sangat dosa. Apa-apa pun ni kalau kita tengok memang dosa tu tak boleh lari daripada kita. Banyak sangat. Jadi kita perlu mengambil kata orang tu inisiatif untuk kita memperbanyakkan pahala-pahala lebih-lebih lagi di bulan mulia bulan Ramadan ni. Dapat kita terus melakukan kebaikan insya-Allah. Alright, kita ada Shana Visholana, alright. Shana Visholana Stenta Maria daripada Labuan, Sabah. Okey, apa kata yang ada kat sini juga, alright. Mungkin apa yang boleh kita kongsikan sebelum kita nak bercerita pasal hari kedua ni. Hari kedua ni insya-Allah dia memang menarik dan menyeronokkan untuk kita dengar sama-sama, kita bincang sama-sama nanti. Tapi apa kata kita mulakan dengan satu soalan. Aku nak tanyalah satu soalan. Okey, dalam banyak-banyak minuman berbuka puasa ni kan. Yang berbuka puasa lah, yang tak buka puasa pun kadang-kadang ada juga minuman favorite dia, minuman favorite. Apa minuman favorite awak di bulan puasa ni kan? Bulan puasa ni dia selalunya ada satu minuman favorite kita. So apa minuman favorite anda di bulan puasa? Aku pakai macam ni smart ke nak pakai ni ya? Aku macam nak just like nampak smart sikit juga kan. Aku pakai ni lah Pakai ni mungkin smart sikit kot. Ya ke? Tengok aku buat semua depan korang. Nampak tak? Betapa aku ni real sangat. Alamak ni apa ni ada. Oh ni dah habis dah. Masa tu hari tu, masa quarantine dia letak. Tampak sini. Alright, kan dia sejuk juga kat dalam ni. Okey. Alright. Okey. Kita ada siapa ni? Jom. Okey, kita ada morning show Shana Violationa. Kita juga ada Assalamualaikum Nur Fasha Suhaimi ya. Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Abu best. Okey, Nescafe, saya pun join puasa dengan kawan nak kurus. Allah. Mudah-mudahan Violationa mudah-mudahan akan berterusan puasa nanti. Okey, ada lagi siapa-siapa yang nak share lagi. Favorite saya air tebu. Air tebu topik Saya pun minat tu air tebu dengan air kelapa. Memang aku minat betul-betul nak bulan puasa, time-time bulan puasa ni. Aduh. Tapi sebelum raya tu hari kan panas gila juga kan. Masa sebelum puasa tu panas. Memang saya lepas depan masjid yang Bambu selalu pergi tu dia ada jual air kelapa. Kan saya memang cuba beli kalau boleh setiap hari, tapi kadang-kadang saya kena laju cepat saya tak beli. Lepas tu kat depan pula tu ada tebu. Memang alhamdulillah lah saya dapat rasa dua-dua hari ni. Lama sangat saya tak minum dua-dua ni. Kelapa tu ada juga sekali-sekali. Air tebu tu susah nak cari pula lately. Lepas tu hari tu saya dapat tebu, apa lagi aku minum 2 gelas aku beli. 2 paket tu aku beli aku minum. Tu favorite aku juga air tebu ni. Air tebu ni aku suka juga. Okey, siapa lagi? Kita ada siapa? Assalamualaikum, selamat pagi Abang Abu dia cakap. Alright, Zul Apple. Salam Ramadan bang. Salam Ramadan Karim. Alright, Syamir dia cakap buka Red Hill best tapi taklin nak cutting sugary drinks. Oh, bagus. Alright, bagus. Okey. Alright, okey dah sugar memang kena cut ni, sugar drink ni. Okey, Zul Apple apa minuman kegemaran? Boleh cerita kat sini. Fardiana lemon, dia cakap apa? Lemon ice dan air kelapa ice. Okey, lemon ice dan air kelapa ice Fardiana dia cakap lemon ice dan air kelapa ice. Salam Suhaimi ni semalam saya ni di quarantine dekat Singapura ni. Dan Suhaimi semalam hantar biryani. Dia terima kasih biryani kau. Kau beli kat mana? Zam-Zam Macam Zam-Zam je
Biryani dengan teh C kosong. Dapatlah saya berbuka dengan apa ni, sedekah daripada Suhaimi dia dia bagi makan untuk orang berbuka. Nak macam aku ni berbuka tak ada benda kat dalam sini, adalah maksudnya kita nak juga rasa berbuka dekat masakan-masakan berbuka lah dekat hotel ni. Dia masakan hotel je. Dia taklah nampak macam berbuka. Jadi terima kasih lah bila ada makan biryani kan. Aduh, memang sedap lah. InsyaAllah hari ni aku berdoa lah mudah-mudahan siapa pula yang akan hantar. Sebab adik-adik ramai kan. InsyaAllah. Win dia cakap air Bandung. Air Bandung alright, air Bandung air Bandung. Ada orang minat air Bandung. So dia minat air Bandung. Okey, lagi siapa lagi yang minat? Kita nak tengok apa air yang awak minat, dan boleh tak juga cerita awak ni daripada mana, dan ambil kesempatan ni boleh tak share kepada member you all. Member share, kita nak cerita pasal puasa kewangan ni. Alright, puasa kewangan. Ni program bulan puasa ni kita ambil ibrah, kita ambil berkat bulan puasa ni, kita cerita juga macam mana kita dalam kewangan juga kita boleh membetulkan kewangan kita dengan berpuasa kewangan. Semalam kita dah bagi satu task, dan semalam hanya Fardiana Peter saja yang telah buat hashtag puasa kewangan, dan juga Abang Abu dua hashtag untuk share, betul? Dan Fardiana, awak akan dapat hadiah daripada Abang Abu kerana melakukan benda yang saya suruh. Yang lain minta maaf awak tak dapat untuk semalam sebab tak ada orang yang buat puasa, hashtag puasa kewangan, hashtag puasa kewangan dan hashtag Abang Abu. Abang Abu suruh buat kan, untuk siapkan satu benda yang saya namakan dia tabung denda. Semalam saya suruh buat. Right, siapkan tabung denda, sebab bila awak tak buat 4 perkara yang Abang Abu kongsikan semalam, awak memang akan kena bayar denda, betul? Alright, Awin daripada Ranau, Sabah ni Alright, daripada Ranau, Sabah, Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini juga sebelum kita nak go into today's punya topik kan, seperti biasalah 15 minit, 20 minit, 30 minit ni kita bersembang-sembang santai, kita bercerita, dan tahniah kepada Fardiana kerana Fardiana sajalah seorang daripada yang 30-40 orang semalam tu, seorang saja yang support aku dengan tulis hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu. Yang lain ni semua memang nak tengok dia macam tak suka nak support, babe. Korang ni memang tak suka nak support. Bulan puasa ni mulalah support aku juga. Tulis puasa kewangan. Tulis benda tu. Dapat hadiah, babe. Abang Abu akan bagi hadiah istimewa bagi tengok siapa yang banyak kongsi benda ni sepanjang 26 hari ni. Memang dia ada sesuatu yang istimewa. Saya akan bagi. Saya akan tengok. Saya akan check juga. Alright. Kita ada team untuk check siapa yang actually. Sebab kita ni bukanlah berjuta-juta orang tengok. Beribu-ribu kan. Jadi saya ada peluang untuk nak tengok siapa yang buat puasa kewangan hashtag. Setiap hari dia kongsikan benda yang dia buat menerusi apa yang kita kongsikan pada hari ini, dan dia share dekat dia punya Facebook, dia punya social media dengan menggunakan hashtag puasa kewangan dan Abang Abu. Hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu. Pastinya awak akan dapat hadiah-hadiah istimewa di akhir hari ke-27 nanti, insyaAllah. Alright, kita ada siapa ni? Kak Hadijah, dia cakap salam sorry baru masuk office, baru on FB ni. Okey, terima kasih Kak Hadijah kerana bersama pada hari ini. Macam mana perjalanan puasa awak semua? Macam mana perjalanan puasa awak? Okey, soalan juga boleh dikemukakan, boleh ditanya sambil kita menunggu saat untuk saya nak bagi hari kedua, iaitu kaya itu. Alright, nak kaya tu kan. Untuk kaya ikut suruhan yang maha kaya adalah kita punya puasa kewangan pada hari ini. Puasa kewangan hari ini kita akan bincangkan topik yang sangat penting. Ramai orang yang tak perasan benda ni. Alright? Benda yang sebenarnya sangat mudah untuk kita mencapai kekayaan, kerana kekayaan itu milik yang maha kaya. Jadi kita nak connect balik benda tu. Alright? Itulah yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Dan ada juga perkara-perkara yang perlu kita buat. Macam semalam saya dah bagi 4 perkara. Saya cuba tengok apa yang saya suruh buat. Ni semalam punya kerja, betul? Semalam punya kerja hanya belanja keperluan asas, puasakan kad kredit anda selama 27 hari, limit guna debit card hanya untuk asas saja, stop apa yang boleh tambah hutang. Ini adalah 4 perkara yang kita suruh buat untuk 27 hari ni. Bermula semalam dah kena buat pada benda ni kan. Yang tak terlepas yang hari pertama, awak kena tengok supaya awak tak terlepas apa yang Abang Abu bincangkan. Alright, hari ni kita ada juga kerja rumah kejap lagi, tapi kita tengok lagi apa. Okey,
Kini ada soalan daripada Suhaimi. Soalan, Abang Abu, macam mana nak strike a balance? Macam mana nak strike a balance between selling and helping? Dialog, kasih sampel sikit lah. Alright, macam mana nak selling dan helping? Sebenarnya, dua-dua ni boleh combine, tak ada masalah. Kan? Helping tu, dia come back to niat kita. Sebenarnya everything is simple in life, it's niat. Kalau awak berniat untuk menolong, tanpa nak menjual, dan just buat saja. Kan itu je. Maksudnya niat kita. Niat kita apa? Nak menolong. Dan menolong. Kalau niat kita nak menjual, menjual. Itu je. Very simple. Dan menjual ni juga membantu. Bukan menjual ni tak membantu, betul. Sebenarnya menjual juga membantu. Kan menjual tu membantu dua pihak. Satu pihak kita dan pihak yang menerima bantuan. Kan? Dan helping juga membantu. Dia membantu orang yang kita nak bantu. Kadang-kadang helping ni tanpa menjual, dia mungkin tak membantu. Ini awak kena faham. Dia takkan membantu orang tu, dia membantu kita. Contohnya lah, saya bagi program free. Saya bagi program free bila ini daripada dululah saya bagi program free. Saya cakap nak bantu orang, aku bagilah program free. Sebenarnya saya membantu diri saya sebab saya dapat alhamdulillah pahala daripada kebaikan yang saya buat dan juga rezeki yang Allah bagi. Tapi saya tak membantu orang yang saya nak bantu sebab mereka tak really ambil serius mengenai apa yang saya suruh buat. Apa yang macam ni lah sekarang hari ni kan. Yang selama 27 hari ni sebenarnya saya bagi secara percuma dengan niat nak membantu. Tetapi kemungkinannya anda takkan membantu diri awak sendiri sebab awak takkan buat kerja saya. Apa yang saya suruh buat awak takkan buat. Awak dengar aja. Benda-benda ni tak membantu awak. Nampak tak? Walaupun saya berniat untuk membantu. Tapi cuba saya buat Zoom, kelas Zoom malam kan. Saya buat kelas Zoom, saya charge. Saya charge, ada kelas saya charge 500, ada kelas saya charge 1000, ada kelas saya charge 5000. Dan bila saya tengok, charge yang lagi mahal tu lagi mantap dia punya kerja. Dia lagi kerja. Maksudnya saya membantu diri saya, alright, dan juga saya membantu orang yang betul-betul nak. Jadi jangan sambil lewa. Ini yang Abang Abu nak bagi. Apa itu helping dan selling, alright? So it's all depend on your intention. You decide whether you want to help people or you want to sell. Alright? So it's up to you now. Dan bulan puasa memang saya nak membantu orang di luar sana dengan ilmu-ilmu kewangan yang simple, yang mudah, yang perlu kita praktikkan untuk mencapai satu kejayaan kewangan yang luar biasa. Dan Abang Abu memang nak help. Saya tak ada niat nak menjual pada bulan Ramadan ni program. Sebenarnya program ni saya boleh jual pun. Malam-malam saya buat. Saya boleh jual 200-300. Orang akan belinya. Kan? Saya boleh dapat benda-benda tu. Tapi saya tak buat. Sebab saya dah niatkan saya nak membantu. Kalau saya nak menjual, saya akan menjual. Saya niat, aku nak jual program ni, jadi saya akan buat satu lagi. Itu lain dia, alright? Okey, banyak pula aku berbual. Lina Jenny, dia cakap, morning Abang Abu. Lina Jenny, alright? Lina, thank you very much for being here. Okey. Itulah yang kita nak bincangkan dan masih ada lagi masa untuk anda bersoal jawab dengan Abang Abu. Di samping jangan lupa untuk tekan love banyak-banyak. Aku tengok love tu macam tak naik-naik. Kenapa korang malas nak tekan love tu? Tekan love banyak-banyak. Ini adik-adik Abang Abu dah kenal. Yang baru-baru ni, yang tak kenal Abang Abu minta maaf lah. Nampak macam kasar pula aku ni kan. Tapi bulan puasa ni tak boleh lah kasar-kasar sangat. Alright, jadi boleh saya nak tengok juga dekat sini komen-komen kat sini. Alright, terus tekan cantik tu. Thank you very much yang tekan love banyak-banyak tu kan. Tekan terus. Jangan sampai benda tu beribu-ribu. Sebab aku nampak sekarang hanya 500 lebih je aku nampak kat sini. Kan? Kita ada apa lagi? Siapa lagi yang nak share? Tolong share. Kita share kepada member-member, kenalan kita, rakan-rakan kita. Mudah-mudahan mereka juga bersama dengan kita dalam 27 hari puasa kewangan. Kita nak puasa kewangan dan hari ini adalah hari yang kedua dalam 27 hari ini. Alright, puasa kewangan bersama dengan Abang Abu. Kita ada konsep GST, Give, Save and Tithe, iaitu berinfak. Alright, bagi tips for self motivation. Sebenarnya self motivation ni kita bangun pagi, kita kena fikirkan, ya Allah, Allah bagi kita nyawa untuk kita dapat bertaubat. Cuba bayangkan awak mati semalam dan banyak benda yang sebenarnya awak tak sempat. Kan? Cuba kita bayangkan semalam dah mati. Rugi tak? Rugi kita sebab kita tak sempat bertaubat. Jadi motivasi kita adalah bila kita bangun pagi, Allah bagi kesempatan untuk kita bertaubat. Cepat-cepat kita bertaubat. Kita bertaubat daripada benda-benda yang salah yang mungkin kita pernah lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin perbuatan hianat yang kita lakukan terhadap orang lain. Banyak benda. Jadi kita bangun pagi, kita dapat satu energi. Ya Allah, aku dapat nyawa hari ini, aku nak bertaubat. Dan ya Allah, tunjukkan aku untuk melakukan kebaikan. Kan?
Melakukan kebaikan itu je. Itu dia punya motivasi bang. Sebab itu motivasi kita. Cuba awak mendalami benda ni. Kita mendalami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita ni dilahirkan untuk beribadah, iaitu membuat kebaikan. Alright, Allah bagi nyawa untuk kita buat kebaikan dan memberi manfaat pada orang lain. Kita dapat memberi manfaat. Jadi ini sebenarnya adalah satu motivasi. Itu je cara untuk kita dapatkan motivasi. Kita dapat membantu orang. Kita dapat bantu orang sikit saja. Kita dapat naikkan semangat dia tu pun kita dapat motivasi. Alright? Dan bila awak nak motivasikan diri awak motivasikan orang lain. Awak tengok orang lemah, bang, bangun bang, brother. Let's do it, man. You can do it. Kita motivasi orang lain, babe. Bila kita motivasi orang lain, definitely kita akan rasa macam, kita termotivasi. Mana datangnya? Itulah dia punya universal law. Apa yang kita bagi pada orang dan universe tu akan bagi pada kita. Tak percaya awak buat, Syamil. Bangun pagi kau terus buat macam aku ni. Bangun pagi je kau telefon ke member-member. Macam, alright, saya doakan awak akan berjaya, awak akan berjaya. Alright, awak ambil je, awak mungkin member kita kan, call ataupun WhatsApp dia. Saya doakan awak berjaya pada hari ini. Saya doakan anda mendapat kejayaan yang luar biasa pada hari ini. Cuba awak doakan orang dengan WhatsApp. WhatsApp ni doakan orang je. 1-2 orang awak pilih hari ni, awak doakan. Awak dapatkan motivasi. Awak akan dapat motivasi sebab dia akan kembali balik pada awak. Itulah satu cara yang simple untuk kita motivasi. Kedua, bolehlah dengar segmen-segmen motivasi dekat TV, dekat radio, dekat YouTube, dekat Facebook. Banyak tempat yang kita boleh dapatkan motivasi. Baca Quran, ayat-ayat, baca sejarah-sejarah Nabi. Right? Kita baca sejarah Nabi ni, you akan Nabi-Nabi lah, cerita-cerita Nabi-Nabi kan. Semua ni kita baca sirah-sirah dia, kita dapat semangat. Kita dapat semangat betapa banyak benda yang kita boleh belajar. Ini antara dia lah. Okey, Syamir. Itu soalan daripada Syamir yang nak tahu macam mana nak memotivasikan diri saya. Kadang-kadang aku sendiri jerit. Dan biasa, ini benda biasa tau. Manusia semua orang termasuk diri saya dan siapa saja, tak ada orang yang sentiasa dalam keadaan motivasi tinggi. Ada masa-masa kita akan jatuh juga, kita akan rasa down, kita akan rasa macam apa ni. Tapi kita kena cepat-cepat berubah. Kita kena cepat-cepat bangkitkan diri kita dengan mula melihat segala nikmat-nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Kita mula melihat benda-benda tu dan kita mula bersyukur. Dan insyaAllah bila kita bersyukur, kita akan dapat satu lagi motivasi diri. Alright? Okay? Yes, kita motivate us dengan bersyukur dan juga dengan motivate others. Yes, itu benda yang Syamir boleh buat. Come on, apa lagi? Siapa lagi yang dekat sini? Saya nak tengok apa minuman favorite bulan puasa awak. Teruskan dan juga kalau boleh bagi tahu awak ni daripada mana? Daripada mana? Awak ni daripada mana? Daripada, of course lah, saya bila cakap daripada mana, jangan pula kau tulis, saya daripada bumi bang, bumi. Kau tahulah ramai semua ni kat bumi. Takkan ada yang daripada Kayangan ada ke kat sini? Okey, kita ni jangan mengharapkan hari ini punya cerita, alright. Kalau tak ada lagi soalan hari ini Hari ini punya cerita very simple. Hari ini punya cerita benda yang sangat orang mungkin rasa macam apa benda ni ke? Kan yang abang pun nak cerita, apalah sangat benda ni. Tapi awak tahu tak, orang Gombak sini, Syira, mana kau pergi? Sibuk dengan bisnes kan? Bagus, alhamdulillah. Alright. Saya daripada Barefoot Sabah. Alright, Taufik daripada Barefoot Sabah. Alright, terima kasih daripada Barefoot. Kita ada Syira daripada Gombak. Siapa lagi? Syamir daripada Singapura. Siapa yang saya tak kenal yang baru ke mungkin nak share, mungkin adik-adik lain pun nak tahu juga awak ni datang daripada mana mana lagi ni? Bulan puasa suka minum kelapa dan tebu. Samalah kau macam Taufik juga. Taufik tu pun minum kelapa dengan tebu juga. Aku bulan puasa ni tak sempat lagi nak keluar, nak explore. Aku masih dalam kuarantin ni, 14 hari kuarantin di Singapura ni. Jadi saya tak dapat keluar. Tapi dapatlah alhamdulillah, adik-beradik ada yang hantar biryani, tesi kosong dapat rasa kan. Alhamdulillah. Alright. Okay. Siapa lagi? Mainlah share sikit. Jangan serius sangat kan. Relax. Alright, hari ni hari kedua saya nak bagi tip ataupun dia bukan tip lah, benda yang perlu kita lakukan, action lah, benda yang perlu kita buat. Tak buat benda ni, saya nak awak bayar.
Sampai bila kuarantin? Oh, sampai 20 lebih, 23. 14 hari lah saya masuk tu, hari 10 hari bulan, jadi 23, 24. Yes. Tauran. Oh, Fadiana daripada Sabah. Sabah ramai daripada Sabah. Mungkin adik-beradik Sabah tu kot. Adik-beradik Sabah saya yang saya buat program. Alhamdulillah. Okey, teruskan bagi lagi, bawa lagi member-member, tapi tekan love tu janganlah tinggal. Kenapa tinggalkan love? Kan banyak pahala kita boleh buat. Astaghfirullah, 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 tekan sambil tengok abang tu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil bagi abang tu gembira, dapat juga love. Saya dapat love dan awak juga dapat, alhamdulillah, pahala sikit. Alright, salam Ramadan abang Abu. Best. Saya daripada Selayang. Okey, Hairul Nizam daripada Selayang. Selayang ni kat mana? Sabah. Selayang ni kat Selangor kan? Selangor. Selayang, Selangor. Tak maaf lah, saya ni macam tak pandai sangat mengingati lokasi-lokasi ni. Tapi saya faham sangat. Ni mesti daripada Selayang ni mesti Sabah kan? Selangor. Alright, saya JDT. Kalau kat JDT tu tahulah kan. Siapa yang kat sini from JDT? JDT. Cuba orang JDT ni kena bagi love banyak sikit. Kena tekan love banyak-banyak orang JDT. Sebab aku berasal daripada JDT. Tapi saya ada adik-beradik di seluruh Malaysia. Sabah, adik-beradik Sabah. Terima kasih kerana datang. Kita ada adik-beradik Terengganu ni. Kelantan pun ada. Hilmi ni daripada Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Hilmi. Hilmi ni daripada, tak silap aku, daripada Terengganu. Kelantan ke Terengganu? Terlupa pula Terengganu. Okey. Fadiana Peter, saya nak tengok siapa lagi. Taufik Terengganu, Singapura. Lina Jenny ni daripada mana aku tak tahu. Suhaimi ni daripada mana? Bulan Suhaimi ni daripada Bulan ke? Aku rasa Suhaimi ni daripada Bulan tu. Tak silap akulah. Okey, Hadijah daripada Singapura. Kita ada siapa lagi? Awi daripada Sabah. Kita ada itulah Zul Apple daripada Selangor. KL daripada KL. Shana daripada ni. Nafsyah Suhaimi daripada mana? Johor. Alright, banyaklah ni. Cuba kau orang beritahu. Okey, salam bang daripada Singapura. Lukman Hakim daripada Singapura. Okey, Lukman. Ashura daripada JDT. Alright, tu dia Ashura. Kak Ashura ni kan? Kak Ashura Kak Ashura. Alright. Okey, so ada tak apa-apa soalan? Saya daripada Sabah. Lina Jenny Sabah. Okey, Besut Terengganu. Alright, kan nampak Hilmi, aku ingat lagi. Besut Terengganu. Alright. Daripada Sabah. Lukman daripada Singapura. Lukman daripada mana? Singapura. Aku kat Singapura ni. Aku kat Singapura dekat mana? Tyrwhitt Road Hotel Park apa entah. Kan? Saya kat sini. Allahu Akbar. Okey. So, ada ke soalan-soalan sebelum kita nak masuk pada hari ini punya topik hari kedua. Hari kedua ni, saya nak bawa satu benda yang mungkin dia mencabar. Saya daripada New Zealand. New Zealand. Tantan New Zealand Road. Macam kat Singapura kan. Saya kadang-kadang pergi tanya kat mana. Aku dekat ni Singapura ni ada banyak nama-nama tau. Nama-nama Arab punya countries. Baghdad Street. Saya kat mana? Saya kat Baghdad, Iraq. Baghdad ni, Baghdad Street. Kan sama macam kau lah ni kan. Daripada mana ni? New Zealand. New Zealand apa? New Zealand Court. Dia tengah main badminton. Court tu nama New Zealand. Syana. Kau ingat aku tak tahu ke? Kau daripada Labuan tu. Ada lagi ke adik-adik lain daripada mana? Okey, jadi hari ni Abang Abu nak cerita, kalau tak ada soalan, saya nak bawa hari ni hari kedua dalam puasa kewangan. Apa yang Abang Abu nak sampaikan pada hari kedua? Ingat benda ni. Alright, segala rezeki kita, segala yang kita dapat sebagai rezeki adalah daripada Yang Maha Pencipta. Alright. Jadi saya nak hari ini awak ni mula melakukan apa yang Allah suruh ataupun yang Tuhan suruh, yang what the God ask you to do. Alright. Untuk kita pegang benda tu sebab Allah ni lah yang maha kaya. So bila kita nak mencapai kekayaan, maka kita berpegang teguh pada prinsip ni. Allah maha kaya dan kita buat segala benda tu dengan bersungguh-sungguh dan yakin bahawa kekayaan tu datang daripada Allah. Jadi apa yang saya nak awak buat hari ini adalah segala-galanya awak ingat semua benda yang awak buat ni yang memberikan kita rezeki, kekayaan adalah Yang Maha Pencipta. Saya nak benda tu awak letakkan dalam minda awak ni. Right, minda awak, letakkan dalam minda awak bahawa Allah saja Allah ni lah yang menjanjikan kekayaan. Allah punyalah yang kekayaan, iaitu Tuhan. Kat sini mungkin ada non-Muslim juga kat sini.
Kita ada orang Islam, adik-beradik, dan juga ada non-Muslim. Tapi semuanya sama, the creator. Maksud saya the creator, yang menciptakan. Alright? Yang maha pencipta. Jadi kita ni kena balik kepada dia dalam pencarian kekayaan. Sebab ramai orang dalam masa mencari kekayaan ni, kita terlupa yang sebenarnya yang memberikan kita kekayaan tu Allah. Kita lupa tanpa kita sedari. Kan? Keyakinan kita pun tak kuat. Kan kita cakap Allah yang bagi rezeki, tapi yakin tak benda tu? Kita tak yakin, kita takut. Kita macam terlepas peluang ni. Kalau aku tak jumpa ni, terlepas peluang, habis aku tak boleh dapat. Kita ada macam tu sampai yang ada sanggup meninggalkan banyak benda. Meninggalkan apa yang Allah suruh. Allah suruh kita solat, dia tinggalkan solat. Allah suruh kita derma, kita tinggalkan derma. Allah suruh kita baca Quran, kita tinggalkan. Kan banyak benda yang sebenarnya kita tinggalkan disebabkan kita takut sangat. Benda yang sebenarnya Allah yang janji, tapi kita takut dan kita lupa. Kita takut orang tau. Kalau dia tak kasih, kalau macam benda tu kan, kalau aku tak kasih rasuah contohnya. Kan kalau aku tak tolak ni, tak dapat lah aku punya projek ni. Ada yang gertak aku juga. Kan? Ada yang gertak aku ni. So, macam dia cakap, aku dah buat program-program ni, dia cakap kalau tak ada borang ni, takkan dapat bayaran. Hey, aku tak takut lah. Engkau tak bayar aku, kau punya hal. Alright? Bukan aku punya hal. Aku punya hal ni, aku dah buat kerja aku. Aku dah buat kerja aku dah bersungguh-sungguh buat, aku buat yang terbaik. Sekarang aku serahkan pada Allah. Sebab rezeki tu Allah yang punya. Kau nak gertak aku pun aku tak takut. Kan ada yang gertak, cakap tak boleh dapat lah itulah dan sebagainya. Itu tak, semua bukan. Alright? Saya nak buktikan iaitu aku yakin pada Allah. Aku bukan yakin pada engkau. Aku tak nak buat benda-benda yang sebenarnya tidak membawa aku satu ketenangan dalam jiwa aku. Clear tak? So maksud saya, right? Bila kita nak mencapai kekayaan, kita kena faham apa itu kunci sebenar. Kunci di mana kunci kekayaan yang sebenar? Alright, kunci kekayaan yang sebenar adalah dalam beberapa perkara yang perlu kita buat. Alright, antara benda yang saya nak suruh ataupun saya nak tulis kat sini supaya awak ingat apa pula hari ini kan, benda apa yang aku nak buat. Okey, satu, ini first. Engkau nak kaya, ini first kali, sedekah hari-hari. Alright, hari-hari sedekah. Nombor dua, alright, minta doa mak ayah atau doakan diorang, atau doakan ibu dan ayah. Ni kena ada. Alright. Okey, apa lagi yang awak kena pastikan awak buat. Alright. Okey. Solat. Solat awal waktu atau berjemaah. Alright. Atau berjemaah dengan family pun tak apa, berjemaah. So waktu dah berjemaah. Okey, nombor 4. Okey, amalan Al-Quran. Okey, Al-Quran. Ni kena buat. Ni kena buat dan duha, right? Okey, ini saya nak cerita sebagai apa benda lagi satu yang saya nak awak buat. Ini amalan yang awak kena buat. Right, ini benda yang saya nak you buat. Kalau tak buat benda ni, awak akan kena denda RM5 dalam masuk tabung awak. Alright. Sedekah hari-hari, betul? Sedekah hari-hari. Sedekah hari-hari. Tak apalah RM1 ke RM5 ke RM2 ke 20 sen ke. Yang ada, tapi niat kita memang dah niat. Macam puasa kita niat sebulan aku nak berpuasa dan 27 hari ni aku berniat 27 hari ni aku nak bersedekah. 27 hari ni aku nak bersedekah. Alright? Setiap hari aku nak bersedekah. Setiap hari aku nak minta mak ayah aku doakan aku. Kalau boleh peluk, cium diorang kalau ada mak dan ayah. Kalau ada mak yang ada ayah, awak mungkin duduk tempat lain. Setiap hari call. Come on, call. WhatsApp call je. Call. Mak cakap, mak doakan saya mak. Alright, dan ketiga juga dengan ayah, mak dengan ayah kalau ada. Kalau tak ada mak dan ayah, kita doakan diorang. Setiap hari kita sedekahkan Fatihah atas nama diorang, sedekahkan makan atas nama diorang. Sebab hubungan ayah mak ni dengan kita takkan putus sampai kiamat. Percayalah cakap aku ni. Maksudnya mak dan ayah kita ni walaupun mereka tak ada dalam dunia ni sekarang, mungkin dah meninggal, mungkin tak ada, tapi hubungan dia tak terputus. Kenapa saya cakap hubungan dia tak putus? Sebab mereka masih mengharapkan doa-doa kita. Semua amal jariah kita masih mereka mengharapkan. Mereka sangat mengharapkan benda ni. Jadi buat benda tu. Ini juga akan mempercepatkan proses kekayaan dan rezeki awak.
Benda tu nampak macam apa kena-mengena. Alright, sangat luar biasa kalau saya nak cerita banyak sangat. Alright. Lepas tu solat awal waktu dan berjemaah dan berdoa. Okey, semua ni nampak tak? Semua ni bersudah dengan doa tau. Contohnya sedekah hari-hari tu, lepas sedekah berdoa. Alright, lepas sedekah berdoa sebab Allah bagi hadiah kepada orang yang bersedekah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah untuk awak berdoa. Awak boleh berdoa setiap kali awak sedekah. Sebab tu kalau boleh 5 waktu awak pergi solat, 5 waktu awak solat tu awak sedekah dengan niat untuk bersedekah dan berdoa. Sebab ada power dalam doa selepas bersedekah. Jadi buat benda tu. Minta doa mak ayah. Minta doa mak dan ayah. Suruh doakan awak. Suruh doakan kejayaan awak. Suruh doakan supaya kehidupan awak ni lebih baik. Apa masalah awak, minta mak ayah kita doakan untuk kita juga. Alright, minta doa mak ayah dan juga doakan ibu dan ayah kita. Alright, doakan ibu dan ayah kita setiap hari. Hadiahkan mereka Fatihah. Setiap hari atas nama mereka kita sedekahkan Fatihah, kita sedekahkan banyak benda. Alright, so itu juga benda yang kedua. Alright, tak buat benda ni awak kena denda RM5. Terlupa lah babu, terlupa RM5 masuk dalam tabung denda awak. Sebab tu saya suruh siapkan tabung denda. Alright, puasa dan hashtag puasa kewangan dan hashtag Abang Abu, awak boleh kongsi apa aktiviti yang awak buat pada hari ini di social media anda. Dan bila saya cek siapa-siapa yang ada hashtag tu, bila saya tengok ada je orang yang post dengan hashtag puasa kewangan dan hashtag Abang Abu ni, awak akan dapat hadiah. Alright, jadi pastikan awak buat benda tu. Right, yang kedua. Ketiga, solat awal waktu. Alright, benda ni sebenarnya memberikan rezeki yang barakah. Rezeki yang baik ini banyak akan datang pada orang-orang yang solat pada awal waktu. Right, rezeki ni dia melihat benda tau. Rezeki ni adalah satu makhluk yang Allah ciptakan untuk kita. Dan rezeki melihat kita. Dan rezeki ni suka. Bila orang buat baik, rezeki suka. Mungkin awak nampak macam orang kaya yang tak buat baik pun kaya je. Halo, itu kekayaan. Itu bukan kekayaan yang barakah. Dia kaya. Dia faham tak? Kekayaan ni bukan untuk yang bawa kita masuk neraka. Kita nak kekayaan yang barakah. Kekayaan yang membawa kita mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Kita nak macam tu. Untuk tu awak kena mula amalkan benda-benda ni. Tak guna awak dapat kekayaan kerana tinggalkan solat. Tinggal solat dapat kaya, babe. Kan? Itu sebenarnya tak guna kekayaan macam tu. Kekayaan yang tak ada barakah. Kan? Kita nak kekayaan yang barakah. Jadi bila kita buat benda-benda ni, kita akan mula menarik kekayaan yang barakah. Kekayaan yang barakah, apa maksud kekayaan barakah? Kekayaan yang memberi manfaat pada kita. Kekayaan yang boleh membantu orang lain. Kekayaan yang boleh berganda, yang boleh memampukan kita mengeluarkan zakat. Kekayaan boleh membantu orang lain. Ini kekayaan yang barakah. Kan? Itu kekayaan yang barakah. Kekayaan yang boleh memberi kita kebahagiaan, memberi kita satu ketenangan jiwa dan memberikan kita satu keadaan yang boleh membawa kita ke ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. You understand? So benda tu yang kita perlu buat. Jadi solat awal waktu dan berjemaah dekat rumah. Kalau awak tak boleh ke masjid untuk berjemaah, kalau yang lelaki saya sarankan pergi ke masjid. Alright? Setiap waktu pergi masjid. Jadikan solat tu satu bentuk kehidupan. Bukan kehidupan tu kita letak solat. Solat dikelilingi. Solat ni jadi kehidupan kita. Kita berpaksikan solat. Jadi letakkan solat tu sebagai satu keutamaan. Dan apa bukti solat tu keutamaan adalah kita solat awal waktu, kita solat berjemaah, dan selepas solat apa? Satu lagi doa, nampak? So doa lagi, alright? Dan of course setiap hari pastikan awak baca Quran. Alright, setiap hari kena baca Quran. Satu page pun tak apa, satu ayat pun tak apa. Kalau awak rasa malas sangat kan, awak rasa macam ni, satu ayat pun tak apa. Tapi bagi yang baca satu ayat tu, awak kena faham ayat tu, awak hafal ayat tu dan awak amalkan ayat tu. Maksudnya awak kena beramal dengan ayat tu. Apa yang Allah suruh kat situ, awak amal. Faham ke faham? Ini adalah 4 benda yang saya nak awak buat. Bagi adik-beradik yang bukan Islam, yang adik-beradik yang Islam, you can actually look at the Quran, tengok Quran, you can translate some of those things and you try to you ambil je ayat Quran. Sebab ayat Quran ni it's like a book for us to read. You boleh pergi dekat Google, boleh ambil certain verses and then you just check that verse. Kan, awak just baca verse tu dalam English kan. Then tengok benda tu boleh tak you apply. Kalau you apply, you apply. Alright.
Okey, untuk orang yang bukan Islam, so solat maksudnya you can always like think about like the creator, like how the creator have created all this, benda-benda macam tu, okay? And of course yang dua tu you boleh buat, minta doa mak, like you ask your mother's blessing and then you do your sedekah, alright? Yang tu. Dan satu lagi benda yang saya nak bagi tahu juga, alright, dalam kita mencari rezeki ni, alright, duha. Duha ni bukan solat saja. Solat tu memang awak kena buat lah, solat duha. Tapi spirit of duha. Maksudnya, apa yang sebenarnya duha cuba mengajar kita? Apa sebenarnya duha cuba mengajar kita dalam practicality? Alright? Sebab waktu duha tu panjang. Waktu duha tu panjang daripada pagi selepas terbit matahari tu sampailah nak masuk waktu zuhur tu, sebelum matahari kat tengah tu kan. Itu waktu duha. Waktu duha ni panjang. Waktu duha ni panjang sangat. Kenapa waktu duha tu panjang? Kerana kita nak bina spirit of duha dalam hidup kita. Dalam mencari kekayaan, kena ada spirit of duha. Selepas waktu duha, selepas kita dah solat duha, apa-apa waktu kita solat duha, awak mula have that spirit of duha. Apa tu spirit of duha? Kita hidupkan doa duha tu. Doa duha tu, ya Allah, ya Tuhanku, kan? Kan kita doa kalau rezeki tu di langit turunkan, ya Allah, kalau rezeki tu di dalam bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau haram sucikan, kalau kita tak nampakkan kita. Sebab itulah waktu duha tu kita fokus pada mencari rezeki, kita fokus pada apa yang perlu kita buat yang boleh membawa kita rezeki, kita fokus pada marketing kita fokus pada penjualan kita fokus pada benda-benda yang kita memang buat untuk mencari rezeki. Alright, itu bendanya, right? So perlu kita ada sifat macam tu sebab benda tu sangat-sangat penting. Clear tak? Jadi dalam kita berpuasa kewangan, puasa kewangan, sebab mungkin selama ni kita terlupa nak buat, sebab tu kita nak puasa tu apa? Puasa tu bukanlah kita nak potong sana potong sini, kita nak betulkan, nak baikkan. Itu nama puasa, kan? Kenapa kita berpuasa? Sebab kita nak baikkan benda tu. Clear? So itu yang sebenarnya kita nak buat. Memang kena denda lah ni kalau perempuan ada kelonggaran ke nombor 3 tu. Okey. Solat awal waktu tu bukan kelonggaran. Itu memang perlu kita lakukan. Berjemaah tu yes. Berjemaah tu mungkin kita tak dapat pergi masjid dan sebagainya. Tapi kalau di rumah, kalau ada satu tempat khas yang awak sediakan hanya untuk solat, maka awak boleh melakukan solat tu di sana, mendapat pahala yang sama seperti kita pergi masjid. Jadi untuk orang-orang perempuan, untuk orang-orang perempuan, definitely awak boleh mulakan. Alright? Solat awal waktu tu, cuba. Mungkin ada kesukaran kerana pekerjaan kita, kerana bos kita ni bukan orang Islam, dia tak faham. Jadi ada kelonggaran. Tapi bila kita dapat kesempatan, kita terus lakukan solat. Lepas tu kita berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah aku peluang untuk melakukan solat ni di awal waktu, ya Allah. Alright? Jadi jadikan benda tu. Boleh So Fadiana definitely boleh. Dan ingat 4 benda ni tak buat RM5. Campur yang semalam. Semalam saya dah kasih 4 lagi. Hari ni saya kasih 4 lagi yang awak kena buat dalam kita membetulkan kita punya kewangan kita, puasa kewangan kita. Jadi kena buat. Tak buat, denda RM5. Denda RM5 dekat tabung yang awak telah sediakan. Dan benda yang Abang Abu cakap ni, awak kenalah post dekat Facebook awak, social media, under hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, apa yang awak dah buat pada hari ini. Macam semalam Fardiana, dia dah tunjukkan denda, envelope denda. Dia cakap, saya dah buat envelope denda. Jadi semua benda yang saya listkan tak buat, dia akan mula bayar denda. Kenapa bayar denda? Untuk mendisiplinkan diri. Alright, untuk kita mendisiplinkan diri, dan di akhir nanti, bila kau orang dah kumpul banyak-banyak duit tu, kau kena bagi aku. Kau bagi aku. Jadi aku akan mulalah pakai duit tu, makan ke, minum ke, apa semua buat. Allahu Akbar. Alright. Yes, betul. Okey, so itu adalah antara benda yang kita nak bincangkan dan pun kita bincangkan pada hari ini. Saya haraplah benda ni awak buat. Alright. Hari ini very simple. Kekayaan itu, kalau kita nak kekayaan, ikut suruhan yang maha kaya. Sebab dia yang maha kaya. Bila kita ikut dia dan kita minta, pastinya kekayaan itu akan kita terima dalam pelbagai bentuk dan kekayaan yang barakah. Kekayaan yang akan membawa kita kejayaan yang sebenar. Jangan terkejar-kejar dengan kejayaan-kejayaan yang mungkin membawa kejayaan kat dunia tapi hancur kita kat neraka. Kan, kita hancur kita kat akhirat. Tak nak. So, kita jangan berkejar-kejar sangat benda-benda macam tu. Tapi kita mula buat dengan keyakinan pada Allah. Yang mana penting?
Aku ni nak jumpa orang ni untuk menyelesaikan aku punya satu isu penting. Dan yang ni aku dah dekat solat ni sebab aku ada kerja dan baru landing, aku masa pun tak sikit. Aku nak solat ke nak jumpa orang? Dalam keadaan macam tu macam mana? Apa yang buat? Kita pilih untuk solat. Orang kita pilih untuk solat sebab kita berpegang kepada Allah. Kita solat dulu, kemudian kalau kat situ terlambat ke apa ke, itu kita akan deal kemudian. Tapi yakinlah bila kita berniat macam tu, benda ni akan dipermudahkan. Benda tu kena permudahkan. Clear tak? Benda tu akan dipermudahkan, insya-Allah. Jadi inilah benda yang sebenarnya Abang Bu nak kongsikan pada hari ini, dan ikut benda ni. Setiap hari saya memang dah rekod benda ni, maksudnya live yang saya buat dekat Facebook Abang Bu ni awak boleh tengok, awak boleh kongsikan pada lain, orang-orang lain juga, sebab kita ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga besok. Hari tiga lagi mantap, insya-Allah. Hari ketiga nanti saya akan bagi juga untuk anda semua. Jadi terus tekan banyak-banyak. Alright, kita ada siapa ni? Oh, Mimi Anis. Dia cakap Mimi Anis, terima kasih dia ketawa. Lepas tu Mimi Anis, jom kita share ke grup yang kita join. Wah, terima kasih Mimi kerana membantu untuk saya menyebarkan ilmu puasa kewangan ni. Kita ajak ramai-ramai lagi join. InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan Allah akan berkati niat Mimi tu. Niat saja dah dapat pahala. Belum buat lagi Mimi. Kita bila berniat baik je, pahala dah dicatat dah. Dan kita ni kadang-kadang terlupa kat sebelah kita ni ada 2 orang ni. Kan kita tak perasan kan ada 2 orang. Kanan kiri ni ada 2 orang. Sentiasa tengok kita. Kita pun saya sendiri terlupa banyak kali yang ada orang ni. Kadang-kadang saya buat benda-benda yang tak baik ni saya terlupa. Alamak, ada ni. Lepas tu baru sedar, aduh ya Allah, malunya aku. Ada malu babe. Sebab ada 2 orang ni. 2 orang ni sedang dia bukan CCTV lagi, tak boleh panggil. CCTV ni pun kadang-kadang kalau kita boleh macam ni kan, kita tutup dengan benda ni, CCTV. Saya tutup macam ni tak nampak. Betul tak? Itu CCTV saya tak nampak. Tapi ni lebih dahsyat daripada CCTV. Semua kau buat, semua dia nampak. Jadi kita sentiasa ingat ada orang yang sebelah kita ni, 2 orang tau. Satu dia tulis baik je. Satu lagi yang kau yang ni dia ni bagus, yang kanan ni dia bagus sebab apa? Kau niat je dia tulis. Kau belum buat lagi tau. Kau niat je dia tulis. Okey, kebaikan dia dah niat dah. Dia ni kan, dia ni pun baik sebenarnya. Sebab apa? Niat jahat dia tak tulis dulu. Cakap, aduh, dia tak tulis. Dia macam, dia ni kenapa? Dia ni kan. Dia tak tulis lagi. Kan, sampai kita dah buat baru dia tulis. Jadi 2 orang ni jaga. Jadi sentiasa bila kita buat sesuatu, ingat yang kita sebenarnya bersama dengan 2 orang. Di sebelah kita. Alright, sedekah harian, yes. Itu adalah Mimi. Kena buat Mimi. Tak buat, kena denda RM5. Sebab tu semalam punya kelas adalah untuk kita sediakan tabung denda. Alright, tabung denda. Tak buat benda ni, awak kena denda RM5. Dan di akhir rancangan nanti selepas 27 hari kau kena kasih aku duit tu. Supaya aku boleh makan. Tak gurau saja. Duit tu nanti kita ada sebab. Right, yang siapa dah banyak admin dia denda tengok, kita nak tengok betapa banyaknya. Cuba bayangkan semua benda tu adalah dosa. Nak tak duit tu? Kita nak derma kan. Kita nak bagi, kita nak cuci dosa kita. Cuba bayangkan banyak dosa, banyaknya dosa ya Allah kan. Banyak, nak ke? Nak tak awak punya duit tu yang banyak-banyak tu awak nak gantikan dengan dosa awak ke tak nak? Itu sebab denda tu. Right, kita letakkan denda supaya kita dapat feel betapa banyak dosa dan sanggup ke awak kerana duit ni awak nak buat dosa tu, awak cuci kan, right? Itu kita buat, nanti kita buat. Jadi sekarang ni kita just like pastikan setiap kesilapan, setiap benda, bukan kesilapan, setiap benda yang saya suruh buat, alright, awak tak buat, awak kena bayar denda. Semalam dah ada 4. Okey, saya tunjuk yang semalamnya. Ni yang semalamnya. Ni yang semalamnya, nampak? Ni yang semalam punya. Semalam punya hanya belanja pada yang perlu tu. Ni hari pertama, ni hari kedua. Hari kedua, alright, sebab hari kedua dia punya topik dia adalah lebih kepada keyakinan diri kepada Yang Maha Pencipta. So bila nak kaya ni, dia bukan kita, dia bukan orang tu, bukan ni, bukan cikgu tu, bukan mentor tu, bukan sifu tu. Tak. Yang bagi kekayaan Allah. Jadi kita kena ada first keyakinan yang begitu kuat tau. Itu sebab hari kedua ni kita nak kaya, kita kena yakin pada Allah. Sebab apa? Bersedekah ni yakin. Kan bersedekah ni kadang-kadang orang ingat, aku ada RM10, aku sedekah RM10, dia ingat RM10 dia habis. Tak, dia terperanjat.
RM10 itu akan datang balik dengan RM30, RM40, RM50 lebih, kan? Itu keyakinan. Itu yang kita nak yakin. Minta doa apa yang mak ayah kita ni kan, kita minta dia doa. Hello, doa mak ayah ni luar biasa, babe. Aku tak nak kau wasted all this. Sekadar kerana nak mencari kekayaan dunia ni, awak lupa untuk minta mak ayah kita doa. Itu cara dekat, babe. Dia macam VIP pass. Kau nak masuk stadium, kan ada VIP pass tau. Doa mak tu VIP pass untuk awak dapat awak punya benda. Kan? Jadi jangan terlepas benda ni. Solat awal waktu, sebab dia adalah the universe ni, dia semua ni bersolat tau. Dia semua ni dia disuruh ibadah kepada Allah. Semualah, semua ciptaan melainkan manusia ni, semua telah disuruh untuk kerja dia beribadah je kepada Allah. Dan bila kita solat, semua benda ni suka. Termasuk rezeki-rezeki kita ni dia suka tau. Sebab kita buat apa yang dia boleh buat. Apa yang dia boleh buat, kita buat. Ya Allah, bestnya dia datang. Sebab tu setan tu dia tak suka. Sebab apa dia tak buat? Dia suruh buat tapi dia tak buat. Jadi dia jadi setan. Lepas tu Quran. Sebab itulah panduan. Kau kalau ada Quran, dia macam cahaya tau. Dia macam bila kita berjalan dalam satu tempat yang gelap, Quran tu cahaya. Macam lampu suluh tau. Kau jalan tempat gelap, ada lampu suluh kan. Kau suluh, kau nampak semua. Itulah Quran dalam kehidupan. Quran ni adalah dia cahaya dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang yang mengaji, yang baca Quran, yang mengamalkan Quran ni, ya Allah, dia satu cahaya dalam kehidupan kita. Mungkin kita nampak kita dalam kehidupan kita terlepas peluang, kita terlepas mungkin kawan-kawan kita mungkin meninggalkan kita. Mungkin macam projek yang aku buat, ada yang gertak aku, dia tak nak bayar. Kan? Semua benda-benda ni mungkin akan mengacau kita, tapi kita yakin pada Allah kerana kita ada panduan Quran. Kita macam ni, kita bersabar. Allah cakap, rezeki kita ni kita akan dapat. Kita tak perlu nak jadi orang jahat untuk dapatkan rezeki kita. Dia cakap macam ni, kau tak nak bayar, aku nak bunuh kau. Tak ada macam tu. Tak apa, kita cakap, ya Allah, kau berikanlah dia hidayah. Kalau itu rezeki aku, pasti aku akan dapat. Sebab apa? Aku dah buat kerja aku. Macam tu lah, something like that. Okay, so ini yang saya nak kongsikan setakat sekarang ni. Jadi saya harap anda dapat sesuatu daripada apa yang kita kongsikan. Kita dah 9.55 dah. Ada tak soalan-soalan yang mungkin nak tanya? Dan kalau tak ada, saya nak awak mula hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, dan tulis apa yang belajar ataupun 4 perkara yang perlu lakukan. Dan yang best kalau boleh tambah dengan hashtag you must meet Abang Abu. Kan, you must meet Abang Abu ni. Belakang aku tunjuk belakang. Nampak. Ni yang aku punya hashtag you must meet. Nampak? You must meet Abang Abu. Nampak ke tak nampak? Aku tak tengok. Biar aku tengok dulu. Biar aku tengok pakai aku punya ni. Aku buat ni. Nampak? Nampak tak? Nampak? Dia. Tak nampak. You must meet Abang Abu. Ya. Okay. Nampak. Sebab aku pakai aku punya apa ni, iPhone, nak tengok diri aku sendiri. Alright. Okay. So nampak Aslina dia doa, bukan dia lah. Apalah Mimi Anis ni, dia tulis dia mak ayah tu VIP pass. Doa. Aku tahu, faham. Kita selalu bodek orang untuk dapatkan sesuatu, tapi jarang bodek Allah SWT. Betul. Kita tak perlu bodek. Dengan Allah ni tak perlu bodek. Kita hanya perlu jujur dan ikhlas pada Allah. Alright? Ikhlas je. Kalau manusia ni kita kena bodek sebab dia tak tahu kita ni ikhlas ke tak. Jadi bila kita bodek, dia ingat kita ikhlas. Allah ni tak payah bodek. Allah ni ikhlas. Kita buat benda tu ikhlas, Allah tahu dah. Dia very simple. Right? Okay, good. So, saya nak anda berkongsikan benda ni pada member-member, kenalan, rakan-rakan. Sebab 27 hari ni kita akan belajar untuk puasa kewangan. Alright? Puasa kewangan untuk membetulkan kewangan kita dari aspek-aspek yang sebenar-benarnya mencapai kekayaan. Alright? Sebab tu kalau tengok, saya akan ajar benda-benda yang sangat simple hari ini. Benda yang simple sebenarnya semua orang boleh buat. Tak adalah saya cakap, kita kena main saham. Awak kena main saham. Awak nak kaya, awak kena main forex. Awak nak kaya, awak kena main itu, main ni. Aku tak ajar tu semua. Itu semua nanti-nanti. Right? Yang penting asas ni. Yang semalam tu penting sangat. Right? Yang ni adalah untuk memberikan kita keyakinan bahawa kekayaan tu bukan di mana-mana, tapi dengan beberapa perkara yang perlu kita lakukan sebagai harian kita. Alright, okay. So itu sajalah untuk hari ini. Melainkan kalau anda ada soalan-soalan, awak boleh tanya soalan pada Abang Abu. InsyaAllah Abang Abu nak
jawab. Lepas tu insya-Allah saya dah nak kena duha saya dah duha saya nak kerja saham saya ni. Saham ni insya-Allah hari ni macam mana kedudukan, sebab kita nak berkongsi rezeki dengan main saham ni, bukannya kita anu sangat kan, kita nak berkongsi dengan adik-beradik lain juga yang mungkin daripada diorang punya rezeki ada rezeki kita. Okey, insya-Allah. So adakah soalan? Kalau ada soalan saya masih menunggu, kalau tak insya-Allah kita nak habiskan sesi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus merahmati kita semua, memberikan kita kebaikan, alright, daripada segala ilmu yang kita dapat ni, dan juga beri rezeki untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar. Sebab kadang-kadang kita belajar ni tak amal pun tak guna. Kelas saham ada, tapi bukan saya terus buat sebab dia ada fasa-fasa dia. Saya tak ajar saham untuk orang yang tak ada duit. Minta maaf saya cakap, sebab dia kena ada duit yang satu amount yang ada, baru kita boleh belajar saham. Tapi abang-abang ada kelas-kelas ke mana nak pergi tu. Ke mana kita nak pergi. Kita ada kelas Scholar of Financial Freedom. Yang tu insya-Allah kita boleh join. Nantilah dengar-dengar benda ni dulu. Sebab bulan puasa ni saya tak buat lah yang dah ada kelas tu je yang terus berjalan. Lepas ni insya-Allah lepas raya nanti adalah banyak kelas. Banyak dah kena book pun insya-Allah. Alright. Okay, so thank you very much for Hud Ukasha. Alright, Hud Ukasha. Best nama best. Hud Ukasha. Alright, dan juga kita ada Mami ada buat. Okay. Alright, amin. Semoga AA sentiasa dimudahkan rezeki. Amin, amin, rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, so itu saja. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada ni, AA. Dia tanya, kaum Awa tanya ada kelonggaran untuk nombor 3 kalau keuzuran. Yes, ada kelonggaran, tapi masa tu cuba ingat pada Allah. Masa tu cuba ingat Allah. Kan, kita tahu kita uzur, tapi masa tu kita tepat pada masa tu kita duduk diam untuk mengingati Allah pun okey. Kan, tak bermaksud kita solat. Kita memang tak boleh solat lah. Tapi kita boleh duduk untuk memikirkan kebesaran Allah pada masa tu. Right? Kita gantikan dengan memikirkan kebesaran Allah pada masa tu. Itu juga di-consider kita ni, like solat awal waktu, insya-Allah lah. Itu saya punya jawapan. Kalau ada salah dan silap, minta maaf sebab segala-galanya adalah ilmu tu ilmu yang Allah, ilmu Allah yang luas. Ilmu kita ni sikit saja, kita tak ada ilmu pun sebenarnya. Jadi kalau ada kesilapan tu saya mohon maaf. Mudah-mudahan saya tak nak lah bulan Ramadan ni kita ada banyak kesilapan, insya-Allah. Alright, itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa esok. Esok jangan lupa 9 hingga 10 bersama dengan Abang Abu dalam puasa kewangan 27 hari. Bersama dengan Abang Abu dalam Facebook Abang Abu Mekanik Wang. Dan pastikan anda hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, hashtag you must meet Abang Abu untuk orang-orang lain juga untuk bersama dengan kita esok. Alright, so boleh ambil poster saya dan boleh post kat mana-mana. Itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.